أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz, para alim ulama tempatan, seterusnya Tuan-Tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali mari kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada tengah hari ini mengizinkan kita menyambung kembali kuliah Tazkirah Jumaat kita yang telah terputus sekian lama, berapa bulan tah? 5 bulan ke 4 bulan ke? 4 bulan. Ini baru dia dapat disambung balik. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat kita sama-sama menghabisi saki-baki umur kita ni dalam kita sungguh-sungguh tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Jadi tanpa buang masa, mari kita baca kitab kita ni. Pada muka surat berapa yang dah kita baca tu? Muka surat 5 ya? Nombor 7 dari bawah. Ku fikir itu. Baik, ku fikir eloklah ku kumpulkan keringkasan dari hadis-hadis sahih yang melengkapi apa yang boleh menjadi jalan bagi yang mempergunakan ke negara akhirat. Kata pengarang ni, pada fikiran aku eloklah aku kumpulkan hadis-hadis sahih. Hadis ni banyak pertabatnya. Tapi yang dia lagi ialah hadis sahih. Atas dari hadis sahih itu namanya hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir tu yang tidak dapat diragukan lagi. Sahih ni pun elok juga untuk kelebihan mereka yang nak beriman dengannya. Itu hadis sahih, hadis yang perawinya tak dapat nak kita ragukan lagi kan. Jadi supaya itu elok kita baca hadis-hadis sahih supaya kita bersedia dalam kehidupan yang lagi satu lagi itu, iaitu kehidupan di mana? Di akhirat, bukan di dunia ni ya. Jadi itu jalan bagi mempergunakannya ke negara akhirat. Tak lama lagi kita akan pergi ke akhirat ni. Sekarang ni kita di alam dunia. Kita hidup ni daripada 5 alam. Pertama sekali kita hidup di alam roh atau alam arwah. Kalau satu roh, kalau ramai banyak arwah. Itu yang pertama. Lepas itu kita duduk di alam rahim, dalam perut ibu kita. Kita ni di alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Lepas alam dunia esok, kita akan pergi ke satu alam lain, namanya alam barzakh atau alam kubur. Lepas kubur esok, bangkit dari kubur, baru kita pergi ke satu alam yang lain pula, iaitu alam akhirat. Di akhirat tak ada balik-balik lagi lah. Kubur pun tak ada balik-balik lagi. Dunia ni lastnya. Lepas tu tak ada lah balik-balik lagi ke dunia ni. Baik, jadi supaya kita bersedia dalam kehidupan di negara akhirat lagi nanti ya, yang mendatangkan adab-adab lahir, adab-adabnya lahir dan batin. Dia ada adab. Lagi kita duduk dalam dunia hari ini beragama Islam. Dalam Islam apa saja kita buat ada adab-adabnya. Ya, nak makan ada adab nak makan, nak minum ada adab nak minum, nak belajar ada adab nak belajar, nak buang kuku ada adab buang kuku, nak berosin ada adab berosin, nak pun ada adabnya. Tahu ke orang sini? Ada adab belaka. Bukan terus buka seluar aja, ada macam-macam adabnya. Jadi ini supaya kita belajar ada adabnya lahir dan batin.
Dan yang mengumpulkan alat-alat untuk menggemarkan dan menakuti. Dia kumpulkan alat-alat supaya kita gemar dan supaya kita takut apa yang akan berlaku. Sebab kita hidup dalam dunia ni ada berita yang menggembirakan dan ada berita yang menakutkan. Basyiran wa nazira. Basyira tu berita yang menggembirakan. Nazira tu berita yang menakutkan tentang siksa kubur, siksa di padang mahsyar, siksa di titi siratal mustaqim, dan lebih-lebih lagi siksa di dalam neraka. Itu yang menakutkan. Menggembirakan ialah nikmat kubur, nikmat di padang mahsyar, dan juga nikmat syurga. Jadi dua perkara itu. Basyira wa nazira. Juga segala macam adab mereka yang menempuh jarak jalan akhirat dari berbagai-bagai hadis yang tak ingin mencintai dunia. Banyak hadis-hadis yang menyeru manusia supaya jangan mencintai dunia. Lepas tu kita dah baca dalam kitab Hidayatul Salikin, salah satu bersifat yang wajib kita jauhkan ialah sifat cinta dunia, hubbud dunia. Itu penyakit akhir zaman. Dua penyakitnya, iaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takut nak mati, benci kepada mati. Sedangkan sahabat-sahabat dulu dia benci pun tidak, takut pun tidak, gemar pun tidak. Mati tu. Pasal dia tindakan kita apa pun dia pasti akan berlaku. Orang takut mati, mati juga. Orang berani mati, mati juga. Orang nak mati, mati juga. Orang tak nak mati, tak apa, mati juga. Mana nak lari? Jadi kita ni tak boleh lari. Lambat laun kita pasti akan mati. Cuma persediaan kita untuk mati tu. Apa persediaan kita apabila datang mati? Pernahkah kita fikir kalau aku mati esok, bolehkah aku jawab soalan Munkar dan Nakir? Lepaskan aku daripada siksa kubur? Bangkit aku dari kubur esok macam mana? Ni mahsyar macam mana? Di titik siratal mustaqim macam mana? Itu perkara-perkara yang berlaku. Baru orang itu namanya makrifah. Kenal betul-betul. Baik. Dari berbagai-bagai hadis yang ingin mencintai, yang tak ingin mencintai dunia, yang memperbaiki perangai. Jadi hadis-hadis yang membaiki perangai kita supaya kita mencontohi perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling baik perangainya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana perangai baginda? Kana khuluquhul Quran, kata Aisyah. Macam mana perangai Nabi itu? Orang tanya kepada Aisyah. Kata Aisyah, Nabi itu adalah seperti Al-Quran yang sedang hidup. Nak tengok Quran jalan, tengoklah riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memperbaiki perangai, membersihkan tingkah laku, mensucikan segenap hati dan memberi ubatnya. Suci hati itu daripada sifat-sifat riak, sifat ujub, sifat takabur, sifat sombong, sifat ego, sifat kedekut dan sebagainya. Dan cari ubatnya. Ubatnya supaya hati kita suci. Kerana Allah di akhirat nanti dia bukan tengok zahirnya. Dia tak tengok rupa kamu yang cantik, dia tengok apa? Hati-hati kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tak tengok rupa-rupa kamu yang cantik. Kerana Allah yang menciptanya, tak ada kagum dia pun. Dan begitu juga harta-harta kamu. Tuhan yang bagi harta, dia tak ada kagum pun. Tetapi dia menengok hati-hati kamu. Ada tak ujub, ada tak riak, ada tak takabur, ada tak sema'ah, ada tak gila dunia dan sebagainya. Itu yang Allah tengok. Sebab itu kita kena baik hati itu. Bersihkan hati daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Mensucikan segenap hati dan memberi ubatnya. Menjaga segenap anggota dan menghilangkan bengkang-bengkoknya. Anggota kita ni banyak bengkang-bengkoknya.
Ya, sendinya banyak benar, ya tak? Ikut kajiannya, kita ni sendi pun ada berapa? 124,000 sendi dalam badan kita ni. Bengkang bengkok, tak ada lurus aja. Mujur ada sendi pun. Kalau tak ada sendi, saya ngajar macam mana? Macam mana saya ngajar? Boleh? Noleh kiri kanan boleh? Macam mana? Tegak aja. Nak makan macam mana? Gitu. Kalau tak ada sendi. Ini pun tak boleh gerak ni. Ini ada sendi ni tu yang boleh gerak ni. Jadi badan kita tu penuh dengan sendi-sendi, bengkang bengkok. Macam mana nak meluruskannya? Juga yang selain itu dari berbagai-bagai tujuan mereka. Yang sesungguhnya mengetahui. Yang sesungguhnya Allah Maha mengetahui macam-macam tujuan. Datang ke masjid ni sembahyang apa tujuan? Macam-macam tujuannya. Ngaji apa tujuan? Saya ngajar ni apa tujuan? Macam-macam ada tujuannya. Allah yang tahu. Dan pastilah tidak akan ku sebut di dalamnya selainkan hadis-hadis sahih. Yang ada hadis dalam ni semua hadis yang sahih. Hadis yang tidak diragukan kebenarannya, itu namanya hadis sahih. Ya, perawinya semua tidak diragukan. Yang pertama, tidak diragukan akidahnya, tidak diragukan ibadahnya, tidak diragukan akhlaknya, dan tidak pula diragukan memory dia. Apa cakap Melayu memory? Peringatan dia, ingatan dia tu. Dia tak ada pula nyanyuk ke gila ke, tak ada. Itu perawi hadis. Jadi hadis yang dikeluarkan oleh orang Arab itu namanya hadis apa? Hadis sahih. Hadis yang sahih, hadis yang benar-benar, yang tidak dapat diragukan. Ya? Jadi hadis-hadis yang dalam kitab kita ni semuanya hadis tu hadis sahih. Ya, untuk mereka yang baru dengar kitab ni namanya Riyadhus Salihin nama kitabnya, ya, Riyadhus Salihin. Artinya riyadah bagi orang-orang yang nak menjadi orang-orang yang orang soleh. Exercise untuk menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Yang terang, hadis-hadis sahih yang terang, bersandar kepada kitab-kitab yang sah dan masyhur. Ya, diambil daripada kitab-kitab yang sah, yang diakui oleh ulama-ulama dan masyhur, semua orang tahu kitab tu. Ya. Ku mulai berbab-bab. Ku mulai berbab-bab dengan ayat-ayat yang mulia dari Quran suci. Dia selalunya dimulakan dengan ayat-ayat Quran. Bila ayat Quran tu tak adalah kita ragu lagi, kerana ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran yang suci itu tidak ada pencemaran, tak ada perkataan manusia di situ. Itu semua perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ku beri berselempang mana yang patut dicatat. Aku beri berselempang mana yang patut dicatat, yang tu dicatat. Dan makna-makna sulit yang patut diterangkan dengan peringatan-peringatan yang berharga. Ya. Mana yang patut diterang, aku terangkan. Mana yang patut aku peringatkan, aku peringatkan yang berharga. Ya. Apabila aku tulis di hujung-hujung hadis muttafaqun alaih, ini untuk panduan kita membaca kitab lah. Bila kita nampak tulisan muttafaqun alaih, ya, artinya apa? Iaitu berarti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kalau dua orang meriwayat ni, dua-dua serupa aja hadisnya, Muslim pun meriwayatkan macam itu, Bukhari pun meriwayatkan macam itu dipanggil muttafaqun alaih. Artinya sepakat hadis ini oleh kedua-dua perawi ini tadi, iaitu Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini hadis sahih lah, tidak diragukan. Ya? Yang berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan aku berharap jika kitab ini tamat, kalau kita lalu ngabih kitab sampai tamat lah, tapi entahlah. Yang ngajar ni dah 72. Berapa lama lagi agaknya entahlah ya. Hari tu pun cemas-cemas lagi. Udah 4 bulan langsung mes. Mujur lah tak padam terus. Kalau padam terus habislah. Ya, panggil Haji Japur lah ngajar ni. Ya, mujur lah. Jadi bila tamat nanti,
Aku berharap jika kitab ini tamat akan dapat jadi panduan bagi orang yang mengambil indah terhadap ke arah usaha-usaha kebajikan. Orang yang mengambil indah katanya memberatkan. Dia seronok menghiasi perbuatan-perbuatan yang baik-baik itu indah. Bukan indah tak indah. Indah tak indah lain ya. Ini dia mengambil indah. Artinya dia memandang indahlah perbuatan-perbuatan yang mulia itu. Ya. Terhadap ke arah usaha kebajikan. Dia nak buat yang baik aja. Sebab dia tahu di akhirat nanti semua akan diperlihatkan oleh Allah Taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah akan juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Apa aja kita buat semua akan diambil kira. Everything will be accounted for. None is going to be left out. Sedikit pun tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah Taala. Walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan. Sama ada kebaikan ataupun kemungkaran. Semuanya. Jadi kita harap nanti yang di hadapan Allah tu baik semua. Tidak ada yang mungkar. Kadang-kadang kita bukan sedar tu. Kita berjalan, tengok ada kucing depan tu mengganggu perjalanan kita. Kita pun sepak kucing tu, pelantin dia. Kata dia. Esok diperlihatkan oleh Allah Taala. Kebaikan tu je tu juga. Kita berjalan, tengok ada paku payung. Tengah tercacak aja. Kita pun ambil paku tu. Letakkan di tempatkan yang selamat. Ada pahala tak? Ada pahala ke tak? Ada pahala. Semua akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi pencegah baginya dari berbagai-bagai perbuatan yang keji yang mencelakannya. Kita harap hadis-hadis ini akan menjadi pencegah, preventive measure, supaya kita tidak memiliki sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala, iaitu dipanggil sifat-sifat mazmumah, yang digariskan oleh Imam Ghazali. Ada 10 sifat mazmumah. Mudah-mudahan tak ada pada kita. Seperti riya, ujub, takabur, sama'ah, lagi apa? Yang kedekut, lagi pemarah, lagi macam-macam lah sifat-sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala. Dan digantikan dengan sifat-sifat mahmudah. Seperti apa? Taubat, sabar, syukur, redha, tawakal. Itu sifat-sifat yang wajib kita miliki. Berdasar kepada hadis-hadis yang bakal kita baca nanti. Juga ku harap pada seorang saudara yang telah beroleh manfaat dengan sesuatu yang terkandung di dalamnya agar mendoa akan daku. Kalau kita ada manfaat, kita dapat manfaat daripada pembacaan kitab ini, dapat kita amalkan, dapat kita pahala banyak dengan mengamalkannya, doakan pengarang kitab ini. Sebab itu tuan-tuan, pengarang ini, berapa ramai orang yang membaca kitab ini, seramai itulah dapat pahala daripadanya. Kerana kalau dah mati, habis putus amalannya. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lahu. Apabila mati seorang anak Adam, putus segala amalannya kecuali 3. Amalan lain habis dah, tak ada. Puasa tak dapat dia, tak ada buat lah. Semayang, apa nak semayang, dah mati. Sedekah tak ada dapat dia, apa pun tak boleh buat. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, yang dia sedekah sebelum mati tu. Kalau kegunaannya masih lagi digunakan, walaupun beratus-ratus tahun, pahala tu tetap akan mengalir ke dalam kubur dia. Macam masjid ni. Siapa membantu masjid ni dalam
pembinaannya ke, dalam maintenance ke, selagi boleh digunakan, selagi itulah pahalanya mengalir kepada dia. Yang pertama. Lepas itu tuan-tuan, nak sedekah biar benda yang panjang gunanya, yang lama gunanya. Lagi itulah dapat pahala. Jangan nak sedekah pisang, nak sedekah pisang, nak sedekah pisang. Tak ada lain. Nak sedekah pisang, tak tahu ke yang lain, pisang aja. Ingat demi orang masjid ni beruk lagi makan pisang jaga ni. Carilah benda-benda yang panjang manfaatnya. Bukan salah pisang tu, jangan tak bawa pada pisang tu, bawa lah. Tapi bukan itu aja. Itu pertama. Yang kedua, al-ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang boleh diberi, memberi manfaat baginya. Sebab itu saya suka ngajar. Tak berapa lalu pun ngajar juga. Bukan senang datang dari kampung tu tau. Tambah dengan keadaan Rafi ni, bukannya kuat no. Tapi datang juga. Mudah-mudahan ilmu itu akan berterusan, dapat diamalkan. Bila ada orang amalkan ilmu yang kita ajar, dapat tak pahala orang ajar tu? Dapat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapaknya. Sikit lagi tuan-tuan, walaupun dah bunyi tu, sikit je nak habis ini aja. Boleh kan? Kau tak boleh, tak boleh pun kejap ni. Sikit lagi je. Juga ku harap pada seorang saudara yang telah beroleh manfaat dengan sesuatu yang terkandung di dalamnya, dalam ini, agar mendoakan akan daku dan kedua ibu bapaku bersama para guruku dan setiap mereka yang kita cintai serta muslimin sekalian. Kita doakan pengarang ini, guru-guru dia, ibu bapa dia dan orang-orang yang terlibat dalam menerbitkan buku ini, mudah-mudahan mereka juga dapat pahala. Kehadrat Allah yang Maha Mulia, aku berpegang. Aku pegang kepada kehadrat Allah yang Maha Mulia, dan kepadanya lah aku bersandar dan menyerah. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu alam. Tuan-tuan, belum lagi ngaji ni, belum masuk pelajarannya lagi. Akan datang baru kita baca bab 1, iaitu tentang ikhlas. Itu bulan depan lah, bukan bulan ni ya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat apa yang kita baca kejap ni ya. Sekian, salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.